Allah ingin menyeksa mereka dengannya fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan mencabut tercabut, tazhaqa tercabut, anfusuhum nyawa mereka, jiwa mereka, wa hum kafirun, sedangkan mereka orang-orang yang kafir. Wa qawluhu fi hadhihi surati aidan, dalam masa yang sama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah juga Allah sebut wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, dan janganlah harta-harta mereka menyebabkan engkau suka, wala wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya, sesungguhnya Allah ingin menyeksa mereka dengannya di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan menjadikan tercabut jiwa-jiwa mereka, yakni nyawa-nyawa mereka, wa hum kafirun, sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang kafir. Tuan-puan perhatikan ada sedikit perbezaan antara dua ayat ini, ya. Walan, sekarang unzur ila al-furuq at-ta'biriyah bainal ayatain. Perhatikan perbezaan ungkapan antara dua ayat ini, ya. Al-ayatu al-khamisati wa khamsin, ayat yang ke-5 dan 50. Amwaluhum wala auladuhum. Sebenarnya ada satu lagi, ya, yang kita boleh tambah lagi kat depan ni. Fa dengan wa, ya. Tapi kat sini tak letak lah. Sebab ini perbincangan fasal dan al-wasl. Al-wasl ataupun al-fasl, ya. Okay, tak apa, kita abaikan sebab dia tak tulis. Kita tengok pada hujah beliau, ya. Okay, yang penting pertama disebut amwaluhum wala auladuhum. Pada ayat yang ke-55 ada wala. Berbanding pada ayat yang ke-85 amwaluhum tidak ada wala. Masuk wa auladuhum. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perbezaannya innama yuridullah liyu'adzibahum. Manakala ayat yang ke-85 ay yu'adzibahum an. Yang ketiga, fil hayatid dunya. Tetapi dalam ayat yang ke-85 fid dunya, tidak ada al-hayah. Jadi soalannya, kenapa ada 3 perbezaan ini? 4 lah perbezaan, sama ada satu lagi waw kat depan, ya, waw atau kufa, ya. Kenapa ada perbezaan ini? Wasababu dzalika, sebabnya wallahu a'lam, anna siyaqa fil ayatil ula zatir raqami al-khamsah wal khamsin, al-khamsati wa khamsin. Okay, sebabnya wallahu a'lam bahawa konteks pada ayat yang pertama yang mempunyai nombor 55, ayat 55 lah, yakhtalifu anis siyaqi fil ayati tsaniyah, berbeza dengan konteks pada ayat yang kedua. Innal ayatal ula fi siyaqi infaqil amwal wal khitabi lil munafiqin, ya. Sesungguhnya ayat yang pertama, iaitu ayat yang ke-55 surah At-Taubah, pada konteks memperuntukkan ataupun membelanjakan harta, dan audiennya adalah orang-orang munafik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, anfiqu taw'an, belanjakanlah harta kamu sama ada taw'an secara sukarela, au karhan ataupun secara terpaksa. Lan yutaqabbala minkum, tidak akan diterima daripada kamu. Innakum kuntum qauman fasiqin, sesungguhnya kamu adalah kaum yang fasik. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa, dan tidaklah menghalang mereka untuk diterima daripada mereka nafaqat mereka, iaitu perbelanjaan mereka, illa, kecuali annahum kafaru billah, bahawa mereka ini kufur kepada Allah wa bi rasulih, dan rasulnya, wala ya'tuna salah, dan mereka tidak juga menunaikan solat.
illa wahum kusala, melainkan dalam keadaan mereka ini malas. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan tidaklah mereka berbelanja infak melainkan mereka dalam keadaan terpaksa, ataupun karihun ini kita sebutkan mereka benci. Wahum karihun, melainkan mereka benci. Lalu Allah sebutkan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, harta-harta yang mereka ada, anak-anak mereka yang mereka ada, janganlah menjadikan engkau rasa suka. Ya? Itu ayat yang ke-55. Ayat yang ke-58, firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Dalam kalangan mereka ada yang yalmizuka, mencelamu, fis sadaqat, mengenai sedekah-sedekah. Fa in u'tu minha, maka sekiranya mereka diberikan daripada sedekah itu, radu, mereka boleh redha, iaitu mereka suka. Wa illam yu'tau, dan sekiranya mereka tidak diberikan, minha, daripadanya, idahum yaskhutun, mereka rasa marah, ya. Mereka menjadi marah. Wa ba'daha, firman Allah selepasnya, Allah sebutkan, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin. Sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu adalah untuk, yang pertama, al-fuqara, orang fakir. Yang kedua, wal masakin, orang miskin. Yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha, para amil. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, golongan mu'allaf. Yang kelima, wa fir riqab, hamba-hamba yang ingin dimerdekakan, wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang. Ini ayat tentang zakat ataupun sedekah, ya. Sedekah dalam bentuk zakat, ya. Dia tak habis lagi ayat ni. Sebenarnya ada lagi dua kumpulan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada lagi dua kumpulan, iaitu wa fi sabilillah dan wa binis sabil. Fasiyaqu fi infaqil amwal. Konteks dalam bahagian awal surah At-Taubah ini adalah berkenaan dengan membelanjakan harta. Wal kalamu 'alal munafiqina wa amwalihim. Dan perbincangan ataupun perbentangan ayat itu adalah berkenaan dengan orang munafik dan harta-harta mereka. Summa wajjahal khitabu ila rasul qailan, ataupun al-khitaba boleh, al-khitabu boleh, ya. Kemudian dia telah halakan penyampaiannya kepada Rasul. Kalau sebut al-khitabu, kemudian wacana Al-Quran ataupun penyampaian Al-Quran menghalakan kepada Rasul. Jadi al-khitaba boleh, al-khitabu boleh. Qailan, dengan berkata, fala tu'jibka amwaluhum, maka janganlah membuatkan engkau suka, amwaluhum, oleh harta-harta mereka, wala auladuhum, dan tidak juga anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha, sesungguhnya Allah ingin untuk menyeksa mereka dengannya. Fazadala an-nafiyah tauqidah, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan la dekat sini, ya. La. Dia sebenarnya tersebut wala ni la ataf juga, wala ataf. Wala ni al-atifah, huruf ataf, ya. Tapi dia ulang baliklah sebab la ni dah ada kat depan. Ya. Okey. Tujuannya apa? Beza wala dengan wa tadi tu. Bila pada nafi tambah wala ni, ini menambahkan lagi penegasan. Fazadalla an-nafiyah tauqidan. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Ya? Wazadal lam, dan dia tambahkan lam pada liyu'adzibahum ini li ziyadatil ikhtisas wa tauqidih, untuk menambahkan perkhususan, khusus untuk dia seksa mereka. Wa tauqidi, dan menambahkan lagi penegasan ayat, ya. Fi hina, manakala anna siyaqa mukhtalifun fil ayatil ukhra, bahawa konteks berbeza pada ayat yang lain, iaitu ayat yang ke-85. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-85,
fa irja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwa. Ayat yang ke-83 firman Allah, maka sekiranya Allah mengembalikan engkau kepada satu kumpulan daripada mereka, fasta'dhanuka lil khuruji. Kemudian mereka meminta izin kepada engkau untuk keluar turut berperang. Faqul, maka katakanlah, lan takhruju ma'iya abada, engkau tidak akan sesekali keluar bersamaku selama-lamanya. Walan tuqatilu ma'iya aduwa, dan tidak akan engkau pergi berperang bersama aku memerangi musuh. Innakum raditum bil qu'udi awwala marrah, sesungguhnya kamu redha untuk duduk pada kali pertama. Faq'udu ma'al khalifin, maka duduklah bersama dengan orang yang berada di belakang, iaitu orang yang ditinggalkan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan janganlah engkau sembahyangkan kepada seorang daripada mereka mata abada, dia ini telah mati selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Atas kat sini maksudnya tepi lah tuan-tuan ya. Innahum kafaru billah, sesungguhnya mereka ini kufur kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dan mereka ini mati dalam keadaan mereka ini fasik. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, dan janganlah kamu disukakan, kamu menjadi suka oleh amwaluhum, harta mereka, dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya, sesungguhnya Allah ingin menyeksa mereka dengannya, yakni itu kembali kepada amwal dan aulad, harta-harta dengan harta dan anak-anak mereka itu fid dunya, di dunia. Okey, berbeza dengan tadi, dengan ayat yang ke-83 hingga 85 ni ya. Fasyaqul ayatil ula, konteks ayat yang pertama iaitu ayat yang ke-65 tadi, fi infaqil amwal, berkenaan membelanjakan harta. Fa akada dzalika bi ziyadati la wal lam, maka dia telah tegaskannya dengan menambah lafaz la dan lam, liyu'adzibahum biha ya. Walamma ikhtalafa as-siyaqu fil ayatil ukhra, dan apabila berbezanya konteks pada ayat yang lain, khalafa fit ta'bir, maka dia bezakan ungkapannya. Falam yadhkur la wala alam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebut la dan tidak juga liyu'adzibahum ya, tapi ayyu'adzibahum, li'anna al-maqam, kerana kedudukan ayat ataupun posisi ayat ataupun persembahan ayat ataupun konteks ayat la yaqtadi tawkida min huna, tidak memerlukan penegasan di sini ya. Walamma tala al-kalamu 'ala al-infaqi wal amwali fil ayatil ula, dan apabila perbicaraan berkenaan dengan belanja harta pada ayat yang pertama itu panjang, zadal kalam fi hadhil ayah dunal ukhra, maka ditambahlah kalam-kalam dia tu pada ayat ini bukannya ayat yang lain ya. Faqad zadala, maka dia tambahkan la wal lam wal haya. Walamma kana al mal asabal haya, maka dan apabila harta menjadi sebahagian daripada kehidupan, kama yuqal, sebagaimana yang dikatakan, wa midhannatul wusul wa midhannatul wusuli ila ar-rafahiyati was-sa'adah, dan tempat ataupun perkara yang boleh mencapai kepada kemewahan dan kebahagiaan, maka ditambah kalimah al-haya ha huna di sini, jadi tambah al-haya ya. Bikhilafil ayatil ukhra, berbeza dengan ayat yang satu lagi, fa innaha fi siyaqil jihad, ia sesungguhnya berkenaan dengan konteks jihad.
wal qital, dan berperang. Ya? Wal qital wal jihad, perperangan dan jihad itu midhannatul qatl wa faqdul hayah. Ya? Adalah biasa yang kita sangkakan daripada perang, ia adalah biasanya pembunuhan ataupun hilangnya nyawa. Walidha, oleh yang demikian, lam ya'ti bil hayah, dia tak datangkan dengan lafaz al-hayah fi siyaqil jihad, pada konteks jihad tadi. Ya, bi khilafi siyaqil mal, berbeza dengan konteks harta, li anna al-harb, kerana sesungguhnya peperangan itu adalah jalan hilangnya kehidupan. Bi khilafil mal, berbeza dengan harta. Harta inilah, bila kita guna harta, dia adalah jalan ataupun kebanyakan sangkaan kita melalui harta, mizannahnya adalah mizannatur rafahiyah was sa'adah, kemewahan dan kebahagiaan. Sebab tu dia tambah al-haya. Ya. Jadi itu antara perbezaannya antara dua ayat ini. Ya. Okey, kalau tuan-puan ada soalan, boleh utarakan sebelum saya teruskan kepada teks berikutnya. Okey, 1 hingga 5, boleh tuan-puan tulis sikit dalam ruangan komen tahap penjelasan penyampaian saya, sama ada laju sangat ataupun tidak. Kalau sederhana 3, kalau laju 5, kalau perlahan sangat 1. Ya. Boleh tulis sikit dalam ruangan komen ya, untuk maklum balas ya. Okey, 3 sederhana ya. Okay, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Saya boleh teruskan ya. Wa nahwu rabi'an, keempat, wa nahwu dzalika qauluhu ta'ala. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini umat kamu adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Wa taqatta'u amrahum bainahum, dan mereka memotong-motong, artinya berpecah belah. Amrahum, urusan mereka, bainahum, antara mereka. Kullun ilaina raji'un, semuanya akan kembali kepada kami. Semuanya kembali kepada kami, orang-orang yang kembali. Itu yang Allah bentangkan pada surah Al-Anbiya. Okay, dalam masa yang sama, Allah bentangkan dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang hampir sama juga, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, dan sesungguhnya ini adalah umat kamu, umat yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku Tuhan kamu, maka bertakwalah kepada aku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura, maka umat-umat ataupun maka mereka potong memotong, yakni berpecah belah, amrahum, dalam urusan mereka, bainahum, antara mereka, zubura, beberapa pecahan. Kullu hizbin, setiap kumpulan, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka, farihun, mereka gembira. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada dua ayat ini, surah Al-Anbiya dan surah Al-Mu'minun, ada persamaan dan ada sedikit perbezaannya. Ya. Perbezaan yang pertama, kalimah fa'budun dan fattaqun. Satu lagi ada waw kat depan ya. Waw kat depan ni adalah al-wasl ataupun al-fasl. Cuma sebab dia berkait dengan ayat sebelumnya, kita abaikanlah. Ya. Okay, yang kedua, waw, dan satu lagi fa. Yang ni kita boleh kaitkan sebab ini ayat sebelumnya sama kan. Okay, kemudian yang ketiga, ada tambahan zubura. Dalam surah Al-Anbiya tidak ada kalimah zubura. Okay. Yang keempat, penutup ayat ini, kullun ilaina raji'un pada surah Al-Anbiya, manakala pada surah Al-Mu'minun, kullu hizbin bima ladaihim farihun.
Okay, tadi kita perhatikan ya. Amma qauluhu ta'ala fi suratil anbiya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Anbiya, fa'budun, wa fi suratil mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun kalimahnya fattaqun, fa inna kulla siyaqin yaqtadi dhalika min akthara min wajhin. Maka sesungguhnya setiap konteks memerlukannya berdasarkan lebih daripada satu sudut. Fa inna ayatal mu'minin, sesungguhnya ayat dalam surah Al-Mu'minin. Ayat Al-Mu'minin maksudnya ayat dalam surah Al-Mu'minun. Ya? Ja'at fi aqbi zikri uqubati tawaifa kathiratin. Datang selepas disebutkan hukuman kumpulan-kumpulan yang banyak minal umam, daripada umat-umat, mimman asawur rusul, daripada mereka yang derhaka kepada rasul-rasul mereka, wa ihlakihim, dan kebinasaan mereka. Jadi dalam surah Al-Mu'minun itu merujuk kepada umat yang ramai, bukannya satu umat ya. Tapi umat yang ramai pun Allah sebut ummatukum ummatan wahidah. Asalnya dulu kamu ni satu umat, kemudian barulah berpecah ya. Wa qawluhu, kita tengok faja'alnahum ghutha'an fabu'dan lil qaumil zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami jadikan mereka ini ghutha'a, sampah sarap. Fabu'dan, maka jauhlah kesudahannya, lil qaumil zalimin, bagi kaum yang zalim. Firman Allah pada ayat yang ke-44, wa ja'alnahum ahadith, dan kami jadikan mereka ini ahadis, cerita-cerita yang disampaikan. Fabu'dan, maka jauhlah kesudahannya, liqaumin la yu'minun, bagi kaum yang tidak beriman. Wa yastamirru at-tahdhir wa at-tahdid, peringatan dan ancaman ataupun ugutan berterusan selepas ayat ini, ba'da hadhil ayat. Wa dzalika nahwu qawlihi ta'ala, dan itu adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-54, fadharhum fi ghamratihim hatta hin, maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatannya itu hingga ke suatu masa. Wa qawluhu hatta idza fatahna alaihim baban za adzabin syadid idza hum fihi mublisun. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-77, sehinggalah apabila kami bukakan ke atas mereka sebuah pintu yang mempunyai azab siksaan yang sangat dahsyat, serta merta mereka berputus asa dengan sebabnya daripada mendapat sebarang kebaikan. Wa ghairu zalika wa ghairuhu, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan perhatikan, ini terus-menerus Al-Quran datangkan at-tahdzir, ancaman dan ugutan pada surah Al-Mu'minun ya. Okey. Fa anta tara anna at-tahdzir wa at-tahdid iktanafa hadhihi al-ayah iktinafan. Maka anda perhatikan bahawa ancaman dan ugutan itu telah meliputi ayat ini macam iktinafan, secara keseluruhan ya. Bal inna jawwas surati mashhunun bitahdhiri wattahdid. Bahkan sesungguhnya suasana surah, cuaca surah, persembahan surah sangat dipenuhi dengan ancaman dan ugutan. Wa amma ayatul anbiya, dan adapun ayat dalam surah Al-Anbiya, fa innaha ja'at ba'da ma yadullu 'ala al-ihsan wat tafaddul wal lutfi tam kama fi qissati Ayyub wa Zakaria wa Maryam. Adapun ayat dalam surah Al-Anbiya, ia datang selepas apa yang Allah tunjukkan berkenaan dengan ihsan, tafaddul iaitu kelebihan, wal lutfi tam iaitu kelembutan yang sempurna, sebagaimana dalam kisah Nabi Ayyub, Nabi Zakaria dan Maryam alaihissalam. Fana saba ayyudha lafdhun,
sesuailah Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan lafaz fattaqun, bertakwalah kepadaku, pada ayat dalam surah Al-Mu'minun. Lima fihi min at-tahdhir wa at-takhwif al-munasib lil-'uqubati wal-ihlak. Kerana apa yang terkandung dalamnya itu adanya bentuk tahzir, ancaman, takhwif, perkara yang menakutkan, yang bersesuaian dengan hukuman dan kebinasaan. Lalu digunakan fattaqun, takutlah kepada aku. Walafzu fa'budun, dan lafaz fa'budun fi ayatil anbiya, pada ayat dalam surah Al-Anbiya, ba'da dzikril ihsan wal lutf. Selepas disebutkan tentang ihsan, belas kasihan, dan al-lutf, kelembutan. Fana sabal amru bil ibadah, maka sesuailah urusannya dengan ibadat, ataupun sesuailah dikaitkan dengan perintah untuk beribadat. Fa'budun. Liman hadhihi sifatuhu. Liman hadhihi sifatuhu. Untuk orang yang mana mempunyai sifat ini, orang yang inilah sifatnya. Okey, itu Allah sebutkan. Jadi kita boleh bandingkan fattaqun dan fa'budun ikut pada konteks ayat. Jadi kalau ayat dalam surah Al-Mu'minun, konteksnya adalah berkenaan dengan at-takhwif ataupun at-tahzir ataupun at-tahdid. Tapi berbanding dalam surah Al-Anbiya, itu aspek yang dibentangkan pada struktur ihsan dan lutf. Thumma anzur min nahiyatin ukhra ila khatimati suratain. Kemudian perhatikan pada aspek yang lain, kepada penutup dua surah. Faqad khatama surat al-anbiya, maka sungguh dia telah tamatkan surah al-anbiya, fi man sabaqat lahumul husna, berkenaan orang yang telah mendahului mereka al-husna, kebaikan. Wa khatama lahum bis sa'adah, dan Allah tutupkan surah Al-Anbiya ini, ditutupkan untuk mereka ini as-sa'adah, dengan kebahagiaan. Wa khatama suratul mu'minun, wa khatama suratal mu'minin, surah Al-Mu'minin ataupun surah Al-Mu'minun Allah tamatkan dengan macam mana? Fi man kana min ashabis syaqa, berkenaan dengan orang yang mana mereka ini tergolong dalam kalangan ashabis syaqa, orang yang sengsara, ya. Wa kana min ashabil jahim, akhirnya dia ni termasuk dalam kalangan penghuni neraka al-jahim. Fana sabab min hadzal wajhi an takhtima ayatul mu'minin bil amri bil ittiqa. Maka sesuailah daripada sudut ini, ayat dalam surah Al-Mu'minun ditutup dengan perintah untuk bertakwa. Liyattaqu azaban nar, untuk mereka takut azab api neraka. Wa yahdharu hadzal masir al-wabil, dan untuk mereka berjaga-jaga daripada tempat kembali yang yang akan menjatuhkan mereka ataupun yang akan menyengsarakan mereka, ya. Kama nasabah an takhtima ayatul anbiya, sebagaimana sesuai ayat dalam surah Al-Anbiya ditutup dengan perintah beribadat, liyanalu hadhihi sa'adah, untuk mereka mendapat kebahagiaan ini, wa yahudzu fi hadzal ihsan wal fadlil kabir, dan untuk mereka memperolehi ihsan ini, belas kasihan ini, ataupun limpah kurniaan yang besar. Wa hadza kama tara, dan ini sebagaimana yang anda lihat, munasibun lima taqaddama kullam minal ayatain, ia adalah bersesuaian dengan apa yang telah dibentangkan semua daripada dua ayat tadi, min uqubat, daripada hukuman-hukuman, wa tahdhir, dan ancaman, fi suratil mu'minun, pada surah Al-Mu'minun, wa lutfin wa tafaddulin fi suratil anbiya, dan lutf dan tafadul, kelebihan dan kelembutan pada surah Al-Anbiya, ya. Thumma anzur minan nahiyati ta'biriyah, kemudian perhatikan pada aspek ta'bir, pada aspek ungkapannya. Fa inna lafza al-ittiqa wat taqwa wa mushtaqatihima
lam tarid fi suratil anbiya al-battah. Sesungguhnya lafaz ittiqa, taqwa ataupun seangkatan dengan dia tidak ada dalam surah Al-Anbiya langsung. Li'anna siyaqa la yaqtadiha, kerana konteks itu tidak memerlukannya. Bi khilafi suratil mu'minun, berbeza dengan surah Al-Mu'minun, fa innahu warada fiha dhalika arba'a marrat. Sesungguhnya kalimah al-ittiqa ataupun taqwa ataupun mushtaqatihima berulang terdapat pada surah Al-Mu'minun sebanyak 4 kali. Wa dzalika nahwu qawlihi ta'ala, dan itu adalah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ada kalimat tattaqun. Wa qawlihi فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Ada lagi وقوله أفلا تتقون, ya. Jadi kalimah أفلا تتقون berulang. Jadi sesuailah tadi disebut fattaqun, ya. أما لفظ العبادة ومشتقاتها فقد وردت في سورة الأنبياء ثمانية مرات. Adapun lafaz ibadah dan seangkatan dengan ibadah ini terdapat pada surah Al-Anbiya sebanyak 8 kali. Wa waradat fi suratil mu'minun marrataini faqat, dan ia terdapat pada surah Al-Mu'minun sebanyak 2 kali sahaja. Jadi fayakunu ala hadzal amri bittaqwa fi ayatil mu'minun fi mawtihi wa ma'dinihi, ya. Maka begitulah, atas sebab ini perintah taqwa pada fayakunu ala hadza al-amru bittaqwa, al-amru ra bagi depannya. Okey, disebabkan berdasarkan yang disebentang ini, perintah bertakwa ada pada ayat surah Al-Mu'minun pada tempatnya dan pada tempatnya. Wal amru bil ibadati fi ayatil anbiya kadzalik. Begitu juga perintah untuk beribadat ada pada ayat surah Al-Anbiya. Begitu juga kerana bilangan ibadah tu, lafaz ibadah disebut lebih kerap pada surah Al-Anbiya berbanding dibentangkan dalam surah Al-Mu'minun. Fana sabah min kulli wajhin al-amru bil ibadati fi ayatil anbiya. Maka sesuailah pada setiap segenap sudut perintah beribadat pada ayat dalam surah Al-Anbiya, wal amru bil ittiqa fi ayati al-mu'minun, dan perintah untuk bertakwa pada ayat dalam surah Al-Mu'minun. Wa amma qawluhu fil anbiya, dan adapun firman-Nya pada surah Al-Anbiya, wa taqatta'u bil waw, dan mereka berpecah, ya, dengan huruf waw. Wa fi suratil mu'minun, dan pada surah Al-Mu'minun, fataqatta'u, maka mereka telah berpecah. Dia guna huruf fa, bil fa. Fayaqtadi kullu siyaqin ma warada fiha. Maka setiap konteks itu memerlukan apa yang terdapat padanya, iaitu fa ataupun waw. Faqad jaa fi ayatil mu'minun, maka sesungguhnya telah datang pada ayat dalam surah Al-Mu'minun didatangkan dengan al-fa, fataqatta'u, lidalalati ala anna at-taqattu'a wal-iftiraqa waqa'a fi aqbil amri bittaqwa, untuk menunjukkan bahawa perpecahan dan perpecahan berlaku selepas perintah bertakwa. Wa dzalika mubalaghatun fi adami qabulihim wa fi nafarihim an tauhidillahi wa ibadati. Dan ini dan itu adalah mubalaghatun, untuk menunjukkan sifat yang dahsyat pada sifat adami qabulihim, tindakan mereka yang tidak menerima, wa fi nafarihim, tindakan mereka melarikan diri daripada mengesakan Allah dan beribadat kepadanya. Mimma yadullu ala syiddati kufrihim wa anadihim, yang mana ini menunjukkan dahsyatnya kekufuran mereka dan kedegilan mereka. Ja'a fi Ruhul Ma'ani, dalam kitab Ruhul Ma'ani disebutkan wal fa'u litartibi isyanihim 'ala al-amri li ziyadati taqbihi halihim.
Fa diletakkan pada taqatta'u dalam surah Al-Mu'minun kerana rentetan daripada kederhakaan mereka, kemaksiatan mereka terhadap perintah, untuk menambahkan lagi pemburukan keadaan mereka. Ya. Waja'a fil anbiya bil waw, dan dalam surah Al-Anbiya didatangkan dengan huruf waw, wa taqatta'u mimma yahtamilu ta'akhura taqattu'ihim 'anil amri bil ibadah, yang mana ia boleh membawa maksud lewatnya perpecahan mereka daripada rentetan daripada perintah untuk beribadat, kerana al-waw hanya sekadar menunjukkan dan, iaitu hanya sekadar menggabungkan ayat, ya, ataupun kita sebut lil mutlaqil jama'. Walaisat kal fa, tidak seperti macam al fa, yang mana fa itu tufidu ta'qib, membawa maksud serta merta, wa tartib, dan rentetannya. Jadi waw tak semestinya rentetan ataupun tidak semestinya serta merta, tapi fa dibawa maksud serta merta. Fanassa 'alal awwalain, maka dia letakkan pada yang pertama itu, bi annahum iftaraqu wa ankaru fi aqbi amrihim bittaqwa, bahawa mereka berpecah dan mereka mengingkari selepas diperintahkan kepada mereka untuk bertakwa. Walam yanussa ala haula'i bidzalik, dan tidaklah pula Allah sebutkan begitu untuk mereka dengan bentuk yang begini. Ya. Fawurudul fa fi siyaqi ayatil mu'minun, maka terdapatnya huruf fa pada konteks ayat dalam surah Al-Mu'minun, ansabu lima fihi min uqubatin wa ihlakin wa tahdhirin. Ia adalah lebih sesuai dengan apa yang terkandung padanya, iaitu berkenaan termasuklah berkaitan dengan hukuman, kebinasaan, dan tahdhir, ancaman. Wa wurudul waw fi siyaqi ayatil anbiya ansab, dan terdapatnya huruf waw pada konteks ayat dalam surah Al-Anbiya itu adalah lebih sesuai. Ya. Itu beza waw dan fa. Fa maksudnya serta-merta. Kalau waw dia tak semestinya bawa maksud serta-merta. Ya. Okay, kita teruskan lagi. Wa qala fi ayatil mu'minun, dan dia berfirman pada ayat dalam surah Al-Mu'minun. Ada tambahan zubura untuk menegaskan lagi litafarruqil ladzi hasala, menegaskan lagi perpecahan yang telah berlaku. Wa makna zubur adalah firaq, jamak kepada firqah. Ya? Jadi daripada firaq, jamak kepada firqah, artinya kumpulan-kumpulan. Wa hadha at-tawkidu huwa al-munasibu li ha'ula'il aqwam al-mubalighina fil anadi wal kufri. Dan penegasan ini adalah selari dengan kaum-kaum yang melampau dalam kedegilan dan kekufuran. Bi khilafi ayatil anbiya, berbeza dengan ayat dalam surah Al-Anbiya. Wa qala fi ayatil mu'minun, dan dia berfirman pada ayat dalam surah Al-Mu'minun, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kumpulan dengan apa yang ada bersama mereka, mereka gembira. Wa huwal munasibu liqaulihi zubura, dan ianya bersesuaian dengan firman-Nya, iaitu zubura, iaitu kumpulan-kumpulan. Wa zubur, zubur ni apa? Ialah jemaah-jemaah, kumpulan-kumpulan, ahzab, pasukan-pasukan, firaq, kumpulan-kumpulan, kama zakarna, sebagaimana yang kita telah sebutkan. Falamma akkadat tafarruqa nasaba dhikrul ahzabi lidzalik, maka apabila dia menegaskan tafarruq, perpecahan itu, maka sesuailah disebut al-ahzab kerana itu. Ya? Jadi sebab tu dipilih hizbin. Wa qala fi khitami ayatil anbiya, dan dia berfirman pada penutup ayat dalam surah Al-Anbiya, kullun ilaina raji'un, setiapnya kepada kami raji'un, mereka kembali. Wa dzalika liqaulihi ba'da hadhihi al-ayah,
Dan itu kerana firman-Nya selepas ayat ini, ya, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un, ya. Dan haram ke atas perkampungan yang telah kami musnahkan, bahawa mereka ini tidak akan kembali. Wa alawatun ala zalika, dan di samping itu تردد الرجوع ومشتقاته في هذه السورة 6 مرات. Berulangnya lafaz kembali dan seangkatan dengannya dalam surah ini berulang sebanyak 6 kali dalam surah Al-Anbiya. Fi hina, dalam masa yang sama, lam yalid fi suratil mu'minun illa 3 marrat. Tidak terdapat lafaz kembali dalam surah Al-Mu'minun melainkan 3 kali sahaja. Fanasaba kullu ta'biri siyaq, fanasaba kullu ta'birin asyaq alladhi warada fihi ahsana munasabatin wala amahu atamma mula'amatin. Maka sesuailah setiap ungkapan yang dibentukkan dalam Al-Quran dengan konteks yang terdapat padanya sebaik-baik bentuk munasabah, keselarian, dan wala amahu, dan ia selari dengan atamma mula'amah, selengkap-lengkap keterkaitannya, ya. Okey, itu selesai poin yang keempat, tuan-puan. Saya nak tanya balik tuan-puan responnya. Okey, 1 hingga 5, tuan-puan boleh tuliskan jelas atau tidak, ya. Kalau jelas, tulis 5. Kalau tak jelas, tulis 1, ya, dalam ruangan komen. Okey, ada soalan ke tuan-puan? Okey, 4, 5. Jadi ada bahagian yang tak jelas, tuan-puan boleh maklumkan. Saya boleh ulang ataupun saya boleh huraikan, ya, insya-Allah. Okey, boleh saya teruskan dengan contoh yang kelima. Saya tak rasa sempat untuk bincang contoh yang kelima untuk tempoh yang tinggal daripada kita ni sekitar 13 minit lagi, ya, tuan-puan. Jadi tuan-puan, apa pandangan tuan-puan, nak teruskan ke ataupun kita tangguhlah untuk bahagian ni pada minggu hadapan, ya, insya-Allah. Sebab panjang juga ni, nak bentang ni. Okey, kita tangguh, ya, tuan-puan, ya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Tuan-puan ada soalan, ada luahan, ada tambahan, silakan. Kalau tak ada, kita jumpa lagi tuan-puan pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati majlis yang kita buat pada petang ini, menambahkan lagi keyakinan kita terhadap kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran, mukjizatnya sangat luar biasa, tidak akan habis, ya. Ini baru salah satu bentuk dalam kemukjizatan Al-Quran. Nanti akan ada lagi kemukjizatan yang lain, insya-Allah. Kalau ada pembetulan yang tuan-puan nak maklumkan, boleh maklumkan juga, ya. Setakat ni kita dah baca sampai muka surat yang ke-318. Jadi saya kira dalam 50 muka lagi begitu habislah kot, insya-Allah, ya. Jadi tahniah tuan-puan berjaya sampai ke tahap ini. Mudah-mudahan depan ni akan terus cemerlang, dan saya doakan tuan-puan bukan sekadar jadi orang yang tahu, bahkan juga jadi orang yang mampu membantu orang lain juga tahu, iaitu mengajarkan, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah Ustaz.